yang kami tunjukkan kepada mereka tuan dipertua. Maknanya pada hari ini, usul pada hari ini masih lagi tidak wajar untuk diterima kerana mereka masih lagi belum menjawab beban yang kami tunjukkan kepada mereka tuan dipertua. Baiklah tuan dipertua, di meja pembangkang kami akan ceritakan kepada anda bahawa pelibatan di bawah anggota kami yang kedua di Kabinet Pembangkang di bawah ketua tanpa budaya ilmu tuan dipertua. Pada hari ini tuan dipertua, dalam memastikan kita mendapatkan kualiti modal insan pada hari ini tuan dipertua, pendidikan kita pada hari ini berfokuskan untuk melahirkan modal insan apabila pada hari ini kerajaan telah mengadakan pelbagai program yang untuk berhasil mencapaikan hasrat mereka pada hari ini tuan dipertua. Contohnya, menyediakan prasarana yang mencukupi kepada pelajar-pelajar pada hari ini seperti sains, teknologi, angkasa dan sebagainya tuan dipertua. Dan pada hari ini kerajaan telah mengadakan program-program pendidikan berkaitan dengan sains dan teknologi angkasa. Namun tuan dipertua, saya kira di sini sejauh mana pendekatan kerajaan pada ini akan berkesan tuan dipertua, kalaulah pada hari ini menunjukkan beliau pada hari kurang minat dalam bidang tersebut tuan dipertua. Hal ini telah disokong oleh Ketua Seksyen Penyelidikan dan Inovasi UNISI Kuala Lumpur, Dr. Muhammad Haridul Muhammad. Beliau telah berkata bahawa minat yang kurang terhadap bidang aeroangkasa dalam kalangan pelajar di Malaysia pada tuan dipertua merupakan faktor utama bidang berkenaan tidak berkembang di negara ini tuan dipertua. Maknanya pada hari ini tuan dipertua, walaupun penglibatan pelajar dalam khidmat sosial pada hari ini tuan dipertua, apabila pelajar itu memberikan inspirasi kepada masyarakat sekeliling melalui pendidikan sains dan teknologi angkasa ini tuan dipertua, kalaulah pada hari ini minat pelajar itu sendiri kurang dalam bidang itu sendiri, adakah perkongsian itu akan berlaku tuan dipertua? Dan pada hari ini tuan dipertua, kita harus sedar masalah budaya, ilmu dan membaca dalam kalangan pelajar pada masa kini, khususnya mahasiswa, masih lagi berkurang tuan dipertua. Menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, keterlibatan pelajar dalam khidmat sosial pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan sebanyak 2.5% berbanding tahun sebelumnya. Ini telah menunjukkan betapa khidmat sosial makin giat dilakukan oleh para pelajar. Perwakilan pelajar yang mendapatkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apabila pada hari ini tuan dipertua, belajar pada hari ini menganggap bahawa budaya ilmu itu sekadar masuk ke dalam dewan kuliah, belajar di dalam kelas, akhirnya muntah ke dalam peperiksaan semata-mata tuan dipertua. Padahal dalam modal insan sendiri tuan dipertua, ciri modal insan menekankan kepada aspek belajar sepanjang hayat tuan dipertua. Maknanya pada hari ini proses dalam penglibatan pelajaran khidmat sosial ini tuan dipertua, kalaulah pada hari ini masalah sikap belajar itu sendiri masih lagi ada, bagaimana perkara itu akan memberi kesan akhir tuan dipertua. Hujah ketiga saya akan tunjukkan kepada anda di bawah ketujuh tanpa integriti. Dalam pendidikan negara pada hari ini tuan dipertua, negara kita telah berfokuskan kepada aspek kepimpinan dalam melahirkan modal insan tuan dipertua. Apabila pada hari ini kerajaan telah adakan pelbagai program yang dapat kita berkongsi nilai kemanusiaan, contohnya program IM4U dengan izin tuan dipertua, My One Malaysia for Yours tuan dipertua. Namun tuan dipertua, sejauh mana matlamat negara pada ini dapat dicapai, sedangkan pada hari ini tuan dipertua, kajian menunjukkan bagaimana penglibatan pelajar dalam khidmat sosial ini tuan dipertua menggunakan konsep yang salah tuan dipertua. Apabila pada hari ini pelajar yang melibat ke dalam program khidmat sosial pada ini tuan dipertua sekadar untuk mendapatkan ganjaran semata-mata tuan dipertua. Walaupun pada hari ini ya saya bersetuju bahawa selepas daripada penglibatan khidmat sosial ini tuan dipertua, masalah-masalah seperti masalah banjir dan sebagainya dapat menyumbang nilai kasih sayang tuan dipertua. Namun kalau nilai dalam diri pelajar yang menyertai yang melibatkan diri dalam aktiviti khidmat sosial itu sentiasa tuan dipertua, bagaimana kita hendak memberikan nilai yang terbaik kepada masyarakat sekeliling tuan dipertua. Maknanya pada hari ini, walaupun pada kerajaan telah mengadakan pelbagai program untuk kita berkongsi nilai kemanusiaan yang terbaik, tapi kalau masalah dalaman sikap masyarakat itu sendiri, integriti masalah dalaman pelajar itu sendiri masih lagi ada, masih lagi wujud
saya kira masih lagi belum menjadi kepada penentu kualiti modal insan. Maka jelaslah pada hari ini kami melihatkan bahawa kesan akhir dalam pelibatan remaja dalam khidmat sosial pada hari ini dan nilai pengesahan dalaman masih lagi belum membina kualiti modal insan yang dituntut. Maka ia jelaslah bahawa pada hari ini pelibatan pelajar dalam khidmat sosial masih lagi belum menjadi penentu kualiti modal insan. Saya Menteri Kedua mohon maaf, saya Pembangkang Kedua mohon terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Hadirin sidang Dewan yang hormati. Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan penjelasan daripada kedua-dua belah pihak. Untuk itu, saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Syafiqah binti Samsudin, Menteri Ketiga bagi pihak kerajaan untuk menyampaikan bilasan-bilasan dan seterusnya memperkukuh kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih baik Ketua dari Barisan Kerajaan, masyarakat Barisan Skop serta sidang dewan yang bersidang pada hari ini. Diri selaku yang ketiga pada hari ini, saya membawa 3 gerak kerja. Yang pertama, pembukaran kekhilafan yang telah dilakukan oleh meja pembangkang kita. Yang kedua, penjelasan undang-undang bincang bagi sosok yang dihujakan Barisan Pembangkang. Dan serta yang terakhir, bukukan kembali hujah-hujah kami di Barisan Kabinet Kerajaan. Pada gerak kerja saya yang pertama, iaitu pembongkaran kekhilafan telah dilakukan oleh pihak pembangkang kita. Kita lihat yang berhormat pada hari ini, Dewan Pembahasan kita dipenuhi dengan fitnah daripada pihak pembangkang. Mereka mengatakan kami tiada pilihan, kami tiada sunat. Diulang beribu kali, diulang oleh Perdana Menteri kami, diulang oleh Menteri Kedua dan bahkan diulang oleh saya pada hari ini. Itu rasional kami, pendirian kami di Barisan Kerajaan pada hari ini. Kami datang sebulat suara menyokong usul pada hari ini, iaitu pelibatan pelajar dalam khidmat sosial menentu kualiti modal insan atas satu rasional, atas satu pendirian, iaitu khidmat sosial merupakan platform terbaik untuk meningkatkan kualiti modal insan. Mohon jelas pihak pembangkang jangan difitnahkan pihak kerajaan. Itu yang berhormat. Pada hari ini, Bangun yang kedua sebentar tadi menyatakan kami tidak membuktikan kes. Kamu penat Menteri Kedua kami berhujah membuktikan kes yang telah diberikan oleh pihak pembangkang pada hari ini. Namun nampaknya sia-sia sahaja kerja yang dilakukan oleh Menteri Kedua kami. Kami telah membuktikan beban kes yang diberikan. Apabila kami mengatakan khidmat sosial ini mampu menjadi penentu kualiti modal insan, kerana apabila pelajar kita terlibat dalam khidmat sosial ini, apakah nilai murni terdapat sebagai integriti, jati diri dan segala yang dikatakan oleh pihak pembangkang yang tidak mampu dikuasai oleh pelajar kita, mampu dikuasai yang berhormat. Dan hidup putih kami berikan bukti kepada Barisan Pembangkang agar mereka lebih jelas. Biro kajian yang telah dijalankan oleh Universiti Islam Malaysia, mereka mengatakan bahawa khidmat sosial merupakan salah satu inisiatif yang telah baik untuk membentuk jati diri masyarakat kita. Hal ini disebabkan khidmat sosial dilakukan dengan rela hati untuk menyebabkan pelajar kita dapat menerima nilai murni itu dengan hati yang terbuka dan tidak pula ada paksaan. Jadi mungkin sudah cukup jelas untuk pihak pembangkang kita. Saya itu yang membuat beralih kepada gerak kerja saya yang kedua, iaitu pembidasan undang-undang bincang yang telah diujarkan Barisan Pembangkang kita pada hari ini. Kita lihat undang-undang ketiga mereka, iaitu tanpa integriti. Yang berhormat, jika benar beliau kita, jika benar pelajar kita tiada integriti, mengapa tenaga pendidik kita, tenaga pelajar kita diterima oleh universiti luar negara, diterima oleh antarabangsa yang berhormat? Hal ini dibuktikan yang berhormat apabila satu kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kebanyakan pelajar kita hampir 64% diterima oleh universiti antarabangsa berikutan kualiti yang ada kepada pelajar-pelajar kita. Yang ini disebabkan mereka ini sudah mempunyai integriti yang berhormat hasil daripada khidmat sosial yang dijalankan di universiti. Hanya disebabkan universiti Malaysia amat aktif dalam melakukan khidmat sosial. Silakan. Apakah integriti ada kuat di sebuah kerajaan? Terima kasih Bapak. Jika pihak pembangkang pada hari ini ingin kami membuktikan kali ukir, kali ukur integriti tersebut kami buktikan. Integriti yang kami nilai pada hari ini adalah seorang pelajar yang berminda kelas pertama yang amat kritis dan kreatif pemikirannya serta amanah dalam melakukan tugas. Hal inilah yang menyebabkan universiti
Sosial Antarabangsa telah menerima pelajar kita kerana mereka ini sudah cukup modern dan cukup berintegriti, bukan seperti yang pihak pembangkang kita. Pada hari ini pihak pembangkang kita tidak sedar kualitas. Terima kasih Tuan Ketua. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bertarikh 14 Mac 2014 menekankan kualiti modal insan dalam hal ini dan penglibatan pelajar dalam khidmat sosial merupakan alternatif utama selaras dengan wawasan 2020. Maka Tuan Ketua, namun kita lihat Dr. Kamaruzaman Jaludin berkata jati diri dalam kalangan pelajar masih lagi lemah dari segi personaliti, kemahiran dan pengetahuan. Maka Tuan Ketua, secara rangkumannya, benarlah hal ini menunjukkan penglibatan khidmat sosial masih lagi belum menjadi penentu kualiti modal insan. Sekian izin tahan. Jika itu yang diperkatakan oleh pihak pembangkang kita pada hari ini, yang berhormat, kami katakan tidak, kerana pada hari ini kita lihat jati diri itu dibentuk oleh khidmat sosial. Kerana kami di kabinet kerajaan sedar bahawa khidmat sosial ini mampu menjadi penentu kualiti modal insan. Kita lihat yang berhormat, khidmat sosial ini dijalankan di universiti-universiti secara konsisten dan tidak pula diabaikan. Kerana kita sedar khidmat sosial ini mampu membentuk jati diri rakyat-rakyat serta pelajar kita yang berhormat. Terima kasih Muhammad. Sekiranya pada hari ini penglibatan pelajar dalam khidmat sosial ini benar-benar telah menjadi penentu kepada modal insan, maka pada hari kita lihat lupa haram dalam kalangan pelajar-pelajar kita sendiri. Itu menunjukkan bahawa masih lagi tidak mendapat kesan daripada penglibatan pelajar dalam khidmat sosial. Terima kasih Muhammad. Jika kami buktikan bahawa pada hari ini berikut statistik yang telah dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia menunjukkan penurunan terhadap masalah kejahatan sosial serta jenayah yang dilakukan oleh para pelajar menurun sebanyak 12.4% yang berubah. Itu sudah cukup membuktikan bahawa khidmat sosial ini mampu membentuk jati diri rakyat. Dan itu sudah dijelaskan di mana khidmat sosial ini menjadikan satu alternatif untuk membentuk jati diri para pesalah jubana. Itu sudah cukup membuktikan jika khidmat sosial dijalankan integriti, jati diri serta segala yang diinginkan agar kualiti modal insan itu ada dalam wujud yang berhormat. Kita beralih kepada hujah kedua mereka, iaitu pelibatan ekonomi. Iaitu tanpa budaya ilmu yang berhormat, jika dikatakan kurangnya rakyat kita membaca, kenapa? Menunjukkan peningkatan dalam indeks pembacaan rakyat Malaysia secara purata telah meningkat sebanyak 0.4%. Walaupun sikit yang berhormat, peningkatan itu sudah ada. Menunjukkan bahawa pelajar kita sudah mengamalkan budaya ilmu. Kita dapat lihat yang berhormat, universiti-universiti di negara kita sudah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Bukan sikit yang berhormat, lebih daripada 10 buah. Bukankah itu sudah membuktikan bahawa pelajar kita sudah membudayakan budaya ilmu di negara kita. Itu juga menunjukkan bahawa khidmat sosial ini diterima dan jadi penentu modal insan para mahasiswa, para pelajar di negara kita. Ujian mereka ujian pertama Ketua Pembangkang sebentar tadi, kami dapat simpul rangkuman bahawa benar ini menyatakan bahawa pelajar-pelajar kita tidak memiliki jati diri. Jika benar perkara tersebut yang mengatakan bahawa apabila dijadikan perkongsian, bila bahasa Melayu masih dijadikan satu bahasa rojak. Sebab itulah kami menjalankan MBI itu Ketabakan Bahasa Melayu mengumpulkan bahasa Inggeris. Ini telah disambut secara erat oleh sekolah-sekolah serta universiti-universiti. Kerana MBM dan MBI dijalankan secara aktif. Program-program di bawah MBI juga dijalankan secara konsisten dan tiada pula pencanggahan di dalam, tiada pula penentangan daripada mana-mana pihak untuk menolak MBM dan MBI. Kerana itu sudah menunjukkan bahawa rakyat kita mempunyai jati diri. Rakyat kita sedar bahawa mereka mampu menjadi penentu kualiti modal insan kerana mereka ini sudah menggunakan bahasa yang sebetulnya untuk membuat perkongsian ilmu. Ialah sudah cukup bahasa saya. Saya itu yang berhormat Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengatakan indeks yang sangat tinggi, iaitu dalam pencapaian subjek bahasa Melayu menunjukkan peningkatan sebanyak 2.84% dalam universiti dalam peperiksaan tempatan awam. Itu menunjukkan bahawa rakyat kita sudah menggunakan bahasa Melayu yang betul dan tidak menggunakan bahasa rojak. Jika menggunakan bahasa rojak, bagaimana peperiksaan kita meningkat yang berhormat? Khidmat sosial ini dijalankan secara bebas. Jadi penggunaan bahasa Melayu itu sudah mula digunakan dengan secara betul dan secara teratur. Selalunya membentuk jati diri mereka dan lalu melahirkan kualiti modal insan yang kita inginkan.
langkah mengurangkan gejala sosial, mengukuhkan jati diri insan dan melahirkan pemimpin yang kualiti. Kami rangkumkan hujah-hujah kami kerana yang membuat kita sedar pada hari ini. Dan khidmat sosial dijalankan oleh pelajar kita. Mereka dapat menanamkan nilai murni serta sifat-sifat seperti integriti, jati diri yang utuh, serta semangat cinta pada negara. Pembina kelas pertama kerana khidmat sosial ini telah membentuk mereka untuk merangkumi serta menanam nilai-nilai yang kita inginkan. Dan juga diri selaku yang ketiga pada hari ini, saya tetap diri teguh di belakang dan naluri kami. Kami menyokong 100% usul pada hari ini, iaitu khidmat sosial, iaitu pelibatan pelajar dalam khidmat sosial penentu kualiti modal insan. Atas satu rasional, atas satu pendirian khidmat sosial merupakan platform terbaik untuk meningkatkan kualiti modal insan. Sebelum saya mengakhiri tugas saya pada hari ini, saya tidak minta banyak. Jika hujah kita pada hari usul ini tidak diterima oleh Dewan, saya ragu dan saya risau apakah nasib antara rakyat-rakyat kita, bangsa kita jika khidmat sosial ini tidak jalankan. Dan khidmat sosial ini menjadi satu penentu kualiti modal insan yang diiktiraf oleh antara bangsa. Sekian, menteri ketiga pun terus ucapkan. Ahli-ahli Dewan yang dimuliakan, perbahasan diteruskan lagi dengan mempersidangkan yang berhormat. Mahkamah ketiga tampil untuk mengemukakan bidasar-bidasar dan seterusnya memperkukuh kes yang dibawa oleh pihak pemohon. Dipersidangkan yang berhormat Muhammad Nazhan Safwan bin Muhammad Sa'ad. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan yang amat secerita di perwakilan pembangkang, perwakilan kerajaan seterusnya, warga Dewan yang bersidang. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini usul kita berbunyi pelibatan pelajar dalam khidmat sosial penentu kualiti modal insan. Maka, selaku yang berhormat pembangkang ketiga, saya akan melakukan dua gerak kerja utama. Yang pertama, saya akan lakukan pembidasan kes dan juga hujah yang telah dibawa di meja perwakilan kerajaan, dan seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda apakah sebenarnya kebenaran yang kami bawakan di meja perwakilan pembangkang warga Dewan sekalian. Baiklah Tuan Di-Pertua Dewan, pertama, mari kita sama meneliti keseluruhan konsep yang telah dibawa di meja perwakilan kerajaan warga Dewan sekalian. Pada hari ini warga Dewan sekalian, mereka letakkan rasional. Kata mereka hendak tunjukkan bagaimana khidmat sosial ini adalah platform terbaik warga Dewan sekalian. Makna kata pada hari ini terbaik warga Dewan sekalian, bagaimana mereka hendak nilai perkara itu terbaik ataupun tidak warga Dewan sekalian. Kalaulah pada hari pelibatan khidmat sosial itu menjadi platform terbaik, bermakna pada hari ini perkara itu dapat mendatangkan nilai kepada remaja dan juga pelajar yang melibatkan diri dalam khidmat sosial warga Dewan sekalian. Makna kata pada hari ini, sekiranya terlibat sahaja tanpa memberikan nilai yang mereka tak mampu amalkan, menunjukkan apa? Menunjukkan pada hari ini masih lagi belum menjadi platform terbaik. Sebab terbaik adalah beza dengan baik warga Dewan sekalian. Dan pada hari ini Tuan Di-Pertua Dewan, apabila kita berbicara tentang kualiti modal insan, kualiti pada ini berbeza dengan penentu modal insan dengan penentu kualiti modal insan. Kalau kita nak menilai kualiti warga Dewan sekalian, saya bagikan satu analogi yang mudah. Katalah pada hari ini saya katakan tali leher saya pada ini berkualiti. Macam mana saya nak nilai berkualiti ataupun tidak? Mungkin pada hari ini anda semua melihat tali leher saya yang amat cantik pada ini warga Dewan sekalian. Dan itulah pada ini saya berikan analogi bagaimana kita hendak menilai kualiti. Namun perwakilan pembangkang pada hari ini hanya menunjukkan bagaimana pelajar kita terlibat, terus kita boleh katakan sudah menjadi penentu kualiti modal insan warga Dewan sekalian. Sedangkan warga Dewan sekalian, untuk kita melihat penentu kualiti modal insan, apabila pelajar itu sendiri mengamalkan, menguasai, mendapat nilai daripada aktiviti dan khidmat sosial mereka sertai warga Dewan sekalian. Dan warga Dewan sekalian, pada hari ini saya persoalkan apabila perwakilan pembangkang mereka gagal untuk menilai status quo keadaan semasa. Kerana status quo keadaan semasa sekarang masih wujud masalah dalam modal insan. Kalau warga Dewan sekalian masih lagi wujud masalah dalam modal insan, makna kata apa? Makna kata pada hari ini pelibatan
pelajar dalam aktiviti khidmat sosial masih lagi belum menjadi penentu kualiti modal insan warga dewasa sekalian. Baiklah warga dewasa sekalian, perkara yang paling terbesar warga dewasa sekalian apabila sepanjang rangkuman ketiga-tiga hujah yang mereka ceritakan dalam dewan perdebatan, mereka hanya berfokuskan kepada pelibatan khidmat sosial, sedangkan titik tolak perdebatan kita pada hari ini adalah penentu kualiti modal insan warga dewasa sekalian. Sebab itu mereka masih lagi tidak menjawab beban bukti warga dewasa sekalian. Sepatutnya kalau mereka jawab, mereka perlu tunjukkan pada hari ini telah wujud jati diri dan masyarakat kita masih budaya ilmu dan telah ada integriti warga dewasa sekalian. Ya, dipersilakan. Sudah kami buktikan yang membuat bahawa rakyat kita sudah berkualiti dan sudah menjadi penentu kualiti insan. Kerana ini yang telah dikeluarkan oleh World Education Management dengan izin baik betul. Rakyat kita sudah mempunyai kualiti dan sudah membudayakan budaya ilmu. Hasil daripada khidmat sosial, bukankah itu sudah menunjukkan khidmat sosial mampu menjadi penentu modal insan. Yang berhormat, apabila itu hanya segelintir pelajar yang dinilai di sana warga dewasa sekalian, bagaimana dengan sebilangan majoriti pelajar kita yang masih berada di Malaysia pada ini? Adakah sudah dinilai oleh universiti itu warga dewasa sekalian? Tidak. Mereka ceritakan di meja perwakilan kerajaan warga dewasa sekalian. Dan pada hari ini kita kena sedar, platform dan penentu adalah perkara berbeza. Platform hanya menyediakan ruang, sedangkan penentu pada ini sudah meningkatkan kualiti modal insan. Makna kata, sepanjang penghujahan mereka hanya ceritakan bagaimana kita telah menyediakan peluang, menyediakan ruang melalui pengisian sebaiknya, tanpa pernah mereka menilai adalah ketiga-tiga perkara ini telah memberikan kesan akhir warga dewasa sekalian. Sebab itu di meja perwakilan perbankan, kami melihat kesan akhir pelibatan khidmat sosial ini warga dewasa sekalian. Dan warga dewasa sekalian, pada hari ini apabila kita bicara tentang platform terbaik, bukan sahaja berkongsi dengan masyarakat negara kita, malah berkongsi dengan masyarakat negara dan dunia warga dewasa sekalian, kerana barulah berkualiti warga dewasa sekalian. Baiklah, saya kira pada hari ini, pada tahap ini, perwakilan kerajaan telah pun gagal warga dewasa sekalian kerana mereka tidak pernah faham konteks isi perdebatan warga dewasa sekalian. Kita lihat, Market Yang Berhormat Menteri Ketiga pada hari ini bercerita, saya bertanya kepada beliau, bagaimana pada hari ini kita hendak menilai integriti warga dewasa sekalian? Kata mereka, kita menilai apabila mentaliti masyarakat negara kita telah berminda kelas pertama. Sedangkan warga dewasa sekalian amat menjadikan turut Dr. Mahathir warga dewasa sekalian orang yang berintelektual pada hari ini warga dewasa sekalian, sehingga ke hari ini menyatakan masa mentaliti masyarakat kita masih di kelas ketiga warga dewasa sekalian. Kalaulah mata telah mendapat kelas pertama, tunjukkan pada ini tiada masalah jati diri, gejala sosial dalam pelajar kita warga dewasa sekalian. Dan pada ini, apabila kami Pertua Dewan, menurut Datuk Seri Ahmad Sabricik yang bertarikh 29 Mac 2014 telah menyatakan peningkatan sudah 50% jenayah dalam kalangan pelajar warga dewasa sekalian. Dan pada hari ini kami Pertua Dewan, kita bergerak pada hujah mereka yang kedua, bercerita tentang mengukuh jati diri warga dewasa sekalian. Meningkatkan jati diri dengan mengukuh pada ini adalah satu frasa yang amat berat warga dewasa sekalian. Makna kata pada ini, kalau benar pada ini pelibatan khidmat sosial ini telah berjaya mengukuh jati diri warga dewasa sekalian, mereka harus tunjukkan pada hari ini bahawa jati diri pelajar kita telah meningkat warga dewasa sekalian. Namun beliau masih lagi menunjukkan warga dewasa sekalian, dan pada hari ini sepanjang penghujahan mereka dalam hujah kedua, mereka gagal untuk mengaitkannya dengan kualiti modal insan, hanya menunjukkan langkah kerajaan dan aktiviti khidmat sosial semata-mata warga dewasa sekalian. Hujah ketiga mereka terlipat. Baik, Pertua. Bagi kami perwakilan kerajaan pada hari ini amat bersanggah dengan hujah-hujah perwakilan perbankan. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Polis Diraja Malaysia (PDRM), Deputi Komisioner Polis Datuk Wan Ahmad Nasuddin berkata, kadar jenayah kes menurun daripada 247 kes pada tahun 2013 kepada 127 kes pada tahun 2014. Ini telah menunjukkan bahawa kes-kes di Malaysia telah menurun. Terima kasih.
kita lihat dalam hujah ini warga dewasa sekalian, sedangkan aspek pertama adalah kemampuan untuk kita memimpin diri sendiri warga dewasa sekalian. Kalau pelajari kita tidak mampu memimpin diri sendiri, bagaimana penentu kualiti modal insan? Tidak. Mereka nilai di meja perwakilan kerajaan. Hujah mereka yang pertama bercerita tentang telah menyelesaikan masalah gejala sosial. Sedangkan sehingga ke hari ini, masalah gejala sosial dalam kalangan pelajar kita masih lagi meningkat sebagaimana saya tunjukkan kepada anda sebentar tadi warga dewasa sekalian. Kalaulah benar pada berkurang, tunjukkan pada hari ini tiada masalah dari segi jati diri, integriti dan juga nilai kemanusiaan warga dewasa sekalian. Maka warga dewasa sekalian pada hari ini kembali meja perwakilan pembangkang. Di meja perwakilan pembangkang kami tunjukkan kesan akhir pelibatan pelajar kita dalam aktiviti khidmat sosial ini warga dewasa sekalian, apabila pelajar kita masih lagi tidak apabila pada ini pelibatan itu masih lagi tidak memberikan nilai dan aspek penerapan kualiti modal insan itu warga dewasa sekalian melalui 3 kali ukur utama, iaitu tiada jati diri, tanpa budaya ilmu dan tanpa integriti warga dewasa sekalian. Memang perdebatan meja perwakilan pembangkang saya kira cukup adil apabila kami telah menunjukkan kesan akhir pelibatan khidmat sosial ini warga dewasa sekalian. Namun di meja perwakilan kerajaan mereka sekadar menunjukkan bagaimana kita telah menyediakan platform, menyediakan ruang tanpa mereka melihat kesan akhir pelibatan pelajar dan khidmat sosial warga dewasa sekalian. Kata pada hari ini perwakilan kerajaan masih lagi belum faham konteks perdebatan usul pada hari ini warga dewasa sekalian. Kerana khidmat sosial itu bukan perkara biasa. Khidmat sosial adalah bagaimana kita mampu memberikan nilai kepada kita warga dewasa sekalian. Perwakilan pembangkang kerajaan gagal menunjukkan kualiti modal insan. Untuk warga dewasa sekalian pada malam yang tenang ini, saya mohon agar usul pada hari ini adilnya penuh integriti warga dewasa sekalian. Saya mohon untuk terus membakar. Sidang Dewan yang hormati, demikian tadi kita lihat dan dengar hujah-hujah serta penjelasan-penjelasan daripada ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan etapan bagi sesi pembukaan, Dewan membenarkan kedua-dua belah pihak mengadakan perbincangan selama 3 minggu.
akhirnya saya minta perhatian daripada warga dewasa sekalian untuk sama-sama kita menganalisis, untuk kita meneliti yang mana kaca, yang mana permata. Dengan itu yang diperlukan saya mulakan analisis dibuatkan kerajaan Dewan Yang Mulia. Pada hari ini kita lihat pertama, kesalahan terbesar di perwakilan kerajaan. Tidak kami meletakkan beban bukti di perwakilan kerajaan, namun mereka melampirkan kepada kami jawapan yang tidak menjawab kepada beban bukti yang kami letakkan. Dan itu yang diperlukan pada hari ini, mereka langsung tidak menunjukkan kepada kami bahawa pada hari pelajar telah melakukan anjakan paradigma, telah membuat sikap. Sampai pada hari ini, apabila mereka melibatkan diri dalam pelibatan khidmat sosial, mereka dapat mengambil pengisian-pengisian yang bermakna, lantas dapat menjadi penentu kepada modal insan kita. Dan itu yang diperlukan pada hari ini, mereka tidak menyatakan bahawa pelajar pada hari ini benar-benar dapat mengambil input-input yang bermakna, pengisian-pengisian yang bermanfaat untuk mereka menjadi penentu kepada modal insan kita. Dan itu yang diperlukan pada hari ini, kita lihat untuk kita melihat bahawa pada hari ini kita dapat membentuk modal insan, kita memerlukan sumber pengetahuan yang bermakna. Namun pada hari ini pada hari ini mereka di Parti Kerajaan katakan bahawa pada hari ini tidak mengapa kita membaca sedikit. Sedangkan pada hari ini untuk kita mendapat modal insan, melahirkan modal insan, kita memerlukan sumber pengetahuan yang tinggi. Dan itu diperlukan pada hari ini. Kita lihat rasian Parti Kerajaan. Mereka katakan bahawa penglibatan pelajar dalam khidmat sosial ini adalah platform terbaik dalam menjadi penentu kepada modal insan. Dan mereka melampirkan 3 unsur. Pertama, langkah mengurangkan gejala sosial. Yang kedua, mengukuhkan jati diri. Yang ketiga, melahirkan pemimpin. Pertama, pada hari ini, bagaimana mereka boleh katakan bahawa kualiti modal insan kita telah meningkat, sedangkan penentu modal insan ini merupakan perkara yang subjektif. Dan di pihak kerajaan, mereka tidak meletakkan kayu ukur untuk ukur bagaimana pelajar pada hari ini telah menjadi modal insan. Yang kedua, pada hari ini mereka hanya menyatakan kepada kami pelaksanaan bahawa pelajar telah melibatkan diri dalam khidmat sosial. Namun mereka tidak menyatakan kepada kami bagaimana pengisian dan juga respon daripada pelajar kita apabila pada hari ini mereka dapat mengambil input yang bermakna daripada penglibatan pelajar dalam khidmat sosial. Dan seterusnya itu yang diperlukan, mereka tidak menunjukkan kepada kami bukti bahawa pada hari ini kualiti modal insan kita telah mencapai dan memberi manfaat kepada semua orang melalui penglibatan pelajar dalam khidmat sosial. Jadi tiada pengisian dalam penglibatan pelajar dalam khidmat sosial. Maka saya kira pada hari ini kita masih lagi belum dapat melahirkan modal insan yang bermakna. Dan itu yang diperlukan pada hari ini. Kesalahan terbesar apabila bidasan-bidasan yang mereka lampirkan pada hari ini tidak relevan, apabila mereka tidak menyatakan kepada kami tarikh yang terbaru, yang terkini dan juga sumber yang boleh dipercayai. Dan itu yang diperlukan pada hari ini. Benar ataupun tidak, itu yang diperlukan pada hari ini cukup mendekat apabila pencapaian 5% terbaik rakyat pelajar kita hanyalah 5%. Dan itu itu perkara yang tidak setanding dengan negara-negara lain. Ialah yang diperlukan serta warga Dewan Yang Mulia. Berbalik pada kami pada pangkam, kami dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, kami tunjukkan bagaimana pelajar kita telah melibatkan diri dalam penglibatan pelajar dalam khidmat sosial. Namun pada hari ini, masalah sikap dalam diri pelajar kita yang masih lagi belum diubah oleh pihak kerajaan yang menyebabkan pada hari ini pelajar kita menyertai khidmat sosial, namun sedih mereka tiada jati diri, mereka tidak meningkatkan ilmu pengetahuan, mereka tidak mengukuhkan integriti. Dan itu yang diperlukan. Dan sekiranya ketiga-tiga perkara ini masih lagi mempunyai masalah, maka saya kira yang diperlukan serta wakil yang mulia, sehebat mana pun pengisian yang ada dalam penglibatan pelajar dalam khidmat sosial masih lagi belum dapat menjadi penentu kepada kualiti modal insan. Dan yang diperlukan serta wakil yang mulia, selaku yang berhormat Ketua Pembangkang, saya tidak minta banyak. Saya hanya mohon usul pada hari ini diadili dengan penuh integriti. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Seterusnya, kita mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kedua daripada pihak kerajaan tampil untuk mengemukakan ucapan pengundian. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Syafiqah binti Azhar.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua Perwakilan Kerajaan Barisan Pembangkang bertemu kembali kita dalam medan penggulungan tanpa sebarang pindasan, tanpa sebarang izin laluan. Tuan Ketua, simulakan penggulungan kita pada hari ini dengan menggulingkan pihak pembangkang. Tuan Ketua, yang pertama, mengikuti